Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Baik, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zazrina Zainuddin, sekarang melaporkan daripada stesen LRT KLCC, di mana pagi ini kita tinjau sedikit bagaimana keadaannya di stesen LRT KLCC ini selepas kejadian malam tadi. Selepas kejadian malam tadi, yang mana kira-kira 8.45 malam tadi, kalau ikut daripada liputan daripada rakan-rakan setugas saya malam tadi, train yang membawa 213 penumpang dan juga satu lagi train kosong telah pun bertembung dan juga mengakibatkan 47 cedera parah, 166 lagi cedera ringan dan juga telah dibawa ke hospital berdekatan serta Hospital Kuala Lumpur. Malam tadi kita juga ada buat liputan di Hospital Kuala Lumpur untuk anda pada tengah malam tadi bersama rakan setugas saya. Tapi pada pagi ini insya-Allah saya nak lihat sendiri, Malaysia Gazette nak tinjau bagaimana adakah pengguna terjejas, kerana dimaklumkan, prasarana memaklumkan hanya satu platform sahaja yang digunakan untuk pagi ini bagi stesen aliran Kelana Jaya, iaitu satu daripada Putra Heights dan juga Gombak menggunakan satu platform sahaja. Bagaimana keadaannya nanti kita akan tunjukkan kepada anda. Di belakang ini adalah apabila pengguna keluar daripada train. Kalau kita lihat masih tidak terjejas, agak ramai juga. Sebentar. Dan di stesen LRT KLCC ini juga setiap masa ada pengumuman memberitahu penumpang bahawa stesen hanya beroperasi satu platform ulang-alik sahaja. Manakala stesen bagi platform 2 kini sedang baik pulih. Dijangkakan proses untuk pembaikan pulih tersebut memakan masa selama 3 hari. Malam tadi juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Bika Siong juga hadir untuk melihat sendiri bagaimana keadaannya di Avenue K, untuk meninjau sendiri bagaimana mangsa-mangsa yang cedera, proses untuk membawa mereka keluar, kerana difahamkan kejadian berlaku di dalam kawasan terowong, jadi dia agak sukar sedikit untuk membawa penumpang keluar. Okey, train yang kosong tersebut dikatakan sedang dipandu uji, tetapi ada masalah komunikasi. Datang di depannya, dia datang di Gombak, datang di sini, datang. Kami tidak dibenarkan turun ke bawah kerana kerja-kerja pembaik pulih sedang dijalankan. Ya, Assalamualaikum semua. Pagi, Siti Aisyah ramai juga keluar walaupun COVID tinggi. Hari ini adalah penguatkuasaan pelaksanaan PKP yang diperketatkan SOP-nya, di mana kalau untuk pekerja kerajaan 80% sekarang work from home, tetapi untuk pekerja swasta 40% bekerja dari rumah. Okey, saya lihat penumpang turun juga ramai je sebenarnya. Jadi saya kira tak adalah terganggu sangat kan. Semua train dari stesen Putra Heights dan Gombak akan beroperasi satu train di antara stesen Pasar Seni sehingga Kedah. Train akan berhenti lebih lama dari biasa. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pada talian kami di stesen. Kami memohon maaf. Okey, kalau mengikut daripada Ketua Polis Jangwangi Muhammad Zainal malam tadi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah malam tadi, katanya kesemua mangsa termasuk yang cedera parah telah pun dikeluarkan, tapi dah semuanya dalam keadaan sedar, kira-kira 9.50 malam dengan bantuan bomba dan penyelamat dan juga Angkatan Pertahanan Awam. Dan ketika kejadian dimaklumkan, maklumat awal kedua-dua train bergerak pada kelajuan 40 km sejam.
dan jarak antara stesen adalah kurang 2 meter. Itu adalah info awal yang kami terima. Train masih terganggu sampai bila? Ada yang bertanya kepada saya. Ni Aida, train masih terganggu sampai bila? Difahamkan kenyataan awal dikeluarkan oleh pihak prasarana mengatakan proses pembaik pulihan akan selesai dalam masa 3 hari. Tetapi untuk mengetahui punca sebenar masih lagi dalam siasatan dan proses itu akan mengambil masa selama 2 minggu. Dan pagi tadi juga kita ada terima satu kenyataan untuk siaran segera daripada prasarana operasi LRT laluan Kelana Jaya diteruskan dengan sokongan perkhidmatan bas perantara percuma. Jadi bagi anda yang mengalami kesukaran risau barangkali untuk menaiki train pada ketika ini, jalan di jalan tapi satu platform satu platform saja pergi dan balik. Ada seorang pengguna kurang tak dapat info apa yang berlaku. Okey, prasarana pagi ini mengumumkan perkhidmatan LRT untuk laluan Kelana Jaya masih lagi beroperasi seperti biasa bermula jam 6 pagi. Okey, dengan menggunakan satu landasan single track tapi disokong oleh perkhidmatan bas perantara percuma pada waktu puncak. Jadi dengan kekerapan train kini 10 minit pada waktu puncak dan 30 minit pada waktu selainnya. Kini untuk pengetahuan juga dengan pelaksanaan PKP 3.0 yang diperketatkan SOP-nya, penumpang bagi kapasiti untuk train hanyalah 50% sahaja, 50% sahaja sesuai daripada pengumuman kerajaan untuk langkah-langkah yang lebih ketat pelaksanaan PKP 3.0. Jadi prasarana memaklumkan para penumpang kena tunggu lebih lama sikit daripada biasalah. So kalau daripada Isnin hingga Jumaat, masa beroperasi 6 pagi hingga 7 pagi, kekerapan dia 30 minit. Kalau 7 pagi hingga 9 pagi, setiap 10 minit itu waktu puncak. 9 pagi hingga 10 pagi setiap 30 minit. 10 pagi hingga 5 petang setiap 60 minit. 5 petang hingga 7 malam setiap 10 minit. Itu waktu puncak. Jadi saya kira tak ada masalah. Okey. Jadi untuk melancarkan pergerakan penumpang pada waktu puncak, 5 buah bas perantara 2 tingkat percuma dengan kekerapan antara 15 hingga 20 minit disediakan untuk membawa penumpang ke mana-mana stesen di antara stesen Pasar Seni dengan stesen Ampang Park. Okey. Setakat ni masih lagi, saya lihat tak ada masalah, penumpang masih lagi ramai. Attention all passengers. We are currently experiencing service disruption at between Danrongi and Ampang Station, Southland. Musnelda, ramai jorang betul, ramai jorang. Sebenarnya tak ada masalah walaupun mereka beroperasi dengan single tracking. Pihak prasarana, pihak LRT KLCC juga sentiasa membuat pengumuman supaya pengguna atau penumpang dapat dimaklumkan terlebih awal sebelum mereka membuat perjalanan. Bidawati, dia orang pergi bekerja betul. Jadi semua ni pergi bekerja. Untuk makluman, saya nak ingatkan hari ini telah pun 25 Mei telah pun bermula langkah penambahan kawalan. Langkah pengawalan untuk PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang ditambah daripada segi kawalan untuk pergerakan rakyat dan juga kali ini lebih khusus kepada sektor ekonomi. Semua banyak kedai-kedai ataupun pasar raya yang dihadkan waktu operasi sehingga 8 malam sahaja. Selain daripada itu, tapi pasar malam masih lagi sampai 10. Oh sorry, farmasi sampai pukul 10. Douglas, rindu pula dengar suara panggilan untuk penumpang LRT. Harap kes COVID cepat reda, betul. Semakin hari kita macam semakin menghampiri angka 7,000. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, kita pun tak tolong juga untuk menjaga kawalan Kediri. Kita Lagu nama? Air, kopi. kejap lagi. Puasa? Kalau tak ada suara? Tengah live?
Kalau kita tak jaga kita punya ni juga, kawalan kendiri, jarak 3 meter dan sebagainya kan, tak berkesan juga. Ni Aida, warga kota tak ada pilihan lain, pihak Pasarana kena menambah baik penyelenggaraan. Betul. Ini adalah pertama kali dalam 23 tahun kes seumpama ini berlaku. Sana berjaya, dah lama tak pergi sini. Betul, saya pun dah lama sebenarnya tak datang ke sini. Siapa nak pantang 40% work from home kilang swasta? Hashim, Cik Wartawan, train Belanggar tu dah dapat dipindahkan ke? Kita difahamkan proses untuk pemindahan, pembaik pulihan masih lagi berjalan. Katanya daripada tengah malam tadi mereka masih lagi belum berehat bekerja round the clock. Nur Nazri, memang ramai sebab time ni orang pergi kerja, tambah pula di KLCC busy transit. Betul, memang pun ni adalah kawasan transit. Difahamkan untuk stesen ini, pengoperasian stesen yang terlibat ini adalah di platform 2 laluan LRT Kelana Jaya. Okey, di sini sekarang di LRT KLCC ini hanya satu platform sahaja yang digunakan, iaitu platform 2 masih lagi dalam proses penambahbaikan. Jadi hanya satu platform, satu track sahaja, single track untuk penumpang daripada Putrajaya Heights dan juga Gombak. Putrajaya Heights dan juga Gombak hanya akan menggunakan satu platform sahaja. Okey, anggota juga telah ditugaskan di sini untuk memastikan kelancaran proses untuk para penumpang. Ketika ini, sistem LRT mengalami gangguan perkhidmatan di antara stesen Dawangi. Hashim, terima kasih Cik Wartawan, saya live dari PDPR. InsyaAllah semoga terus kuat untuk PDPR. Bagus, rajin. Razik, video CCTV kejadian dalam kren mungkin akan diteliti oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi kita hanya perlu tunggulah apakah info lanjut daripada hasil siasatan punca sebenar. Tapi kita difahamkan untuk proses tersebut akan memakan masa selama 2 minggu. Cuma untuk proses pembaik pulihan akan makan masa selama 3 hari. Okey, jadi saya kira untuk liputan bagaimana suasana di LRT KLCC, kalau kita nak lihat daripada segi penumpang, kalau anda yang biasa transit di stesen LRT ini, LRT KLCC ini, anda mesti tahu sebenarnya peratusan ataupun jumlah penumpangnya adalah lebih ramai daripada ni. Tapi kalau kita lihat sebenarnya proses lancar. Jadi sekiranya anda memang sentiasa menggunakan LRT untuk pergerakan, jadi tak ada masalah. Prasarana pun dah dimaklumkan pergerakan lancar walaupun mereka hanya menggunakan satu platform single track sahaja. Zainuddin nak tunggu Menteri buat PC. Sebentar lagi kita difahamkan Pengerusi Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman juga akan membuat tinjauan di sini di stesen LRT KLCC. Jadi sama-sama, kalau anda nak tahu perkembangan lanjut, sama-sama nantikan bersama saya. Juga saya kira setakat itu sahajalah kot. Segala saya lihat memang lancar, buat masa ni memang lancar. Pihak Pasarana dah pun menyediakan bas tambahan, bas entah dah lama tak ke KL sejak PKP. Sabarlah. Bersabarlah ya. Juga yang kepada semua yang rakan-rakan kita yang lain yang mana bekerja daripada rumah, saya ucapkan selamat maju jaya work from home, yang mana yang terjejas akibat PKP semenjak daripada Mac tahun lepas. Saya ucapkan takziah. InsyaAllah tak apa, jangan risau, rezeki ada di mana-mana. Okey, untuk pengetahuan, untuk melancarkan pergerakan para penumpang untuk waktu puncak ni, ni Prasarana dalam siaran segera dimaklumkan kepada media pagi tadi
5 bas perantara 2 tingkat percuma dengan kekerapan antara 15 hingga 20 minit disediakan untuk bawa penumpang ke mana-mana stesen di antara stesen Pasar Seni dan juga stesen Ampang Park. Perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya dijangka pulih sepenuhnya dalam masa 3 hari selepas semua kerja-kerja pembersihan dan kerja pemulihan selesai. Okey. Jadi jangan risau. Bagi yang baru saja menonton Facebook Live Malaysia Gazette, baru saja menyertai kita di stesen LRT KLCC. Saya harap anda tahu isu apa insiden yang berlaku malam tadi. Semua maklum kan apa pagi mai kelesum sewa rumah pagi. Dalam kejadian malam tadi kira-kira 8 malam tadi ya. Malam tadi 2 train, satu yang membawa penumpang kira-kira dalam 213 penumpang bertembung dengan satu lagi train kosong. Okey, jadi kalau penumpang memang tak perlu risau. Pengumuman akan sentiasa dibuat di LRT KLCC ini untuk platform ke Putra Heights ataupun Gombak. Okey, jadi jangan risau. Okey, sekiranya rakan-rakan kita yang sedang menonton ni kurang tahu berkenaan dengan apa yang berlaku, kenapa saya berada di stesen LRT KLCC pada hari ini, adalah berikutan daripada insiden malam tadi, insiden yang mengejutkan kerana tidak pernah lagi terjadi dalam sejarah selepas wujudnya LRT selama 23 tahun 2 train bertembung semalam. Jadi apa yang berlaku adalah 47 cedera parah dan dibawa ke hospital berdekatan selain HKL. Selain itu 166 lagi cedera ringan dan juga yang lain-lain okey. Tapi semuanya dalam keadaan sedar dan terus saja dibawa keluar oleh anggota penyelamat, bomba dan penyelamat dan juga Angkatan Pertahanan Awam. Tapi itulah, kita faham sekarang keadaan di hospital, penggunaan katil untuk pesakit telah pun melebihi 90% di Lembah Kelang sahaja. Attention all passengers. We are currently experiencing a service disruption. Tapi kalau anda nak tahu lanjut berkenaan dengan perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan dengan isu tersebut, insiden tersebut, jangan lupa di portal kami ada berita penuh di portal www.malaysiagazette.com. Jangan risau. Kami buatnya train akan tiba di platform menuju ke Putra Heights. Jadi satu platform sahaja. Kita dengar tadi pengumuman maklumkan kepada satu train akan tiba daripada Putra Heights. Kita ambil perhatian train di platform menuju ke arah Putra Heights. Terima kasih. Menuju ke arah Putra Heights. Apakah cara membasuh tangan yang betul? Rekan media, tulis nama, Dan pasti apa-apa kita nak pakai topeng muka. nama, nombor Terima kasih. Lagi, jadi semua pergerakan lancar, pergerakan penumpang lancar, semua info telah dimaklumkan kepada penumpang. Jadi tak ada masalah. Sekiranya anda risau lambat ataupun masih lagi kegentaran, jangan risau. Kalau ada kegentaran untuk menaiki train, ada bas perantara juga disediakan untuk anda yang terpaksa bertugas bekerja pada hari ini. Di mana kalau di sini di satu negara lah sebenarnya, tapi kalau di Kuala Lumpur dan juga Selangor yang begitu ramai bekerja, Sri Rauda macam mana boleh bertembung? Dikatakan masalah komunikasi. Tapi kita akan tunggu maklumat lanjut daripada pihak prasarana, di mana pengerusi prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman akan tinjau keadaan di sini dan mungkin kita boleh dapatkan sedikit maklumat lanjut lah. Ruby Rose, bas jelas selamat buat masa ni.
Tak apa, terpulang. Tapi ni rakan-rakan kita ni okey, insyaAllah. Dia kalau insiden kan, kita tak tahu Tapi dalam masa 23 tahun ini adalah kes pertama kali seumpamanya terjadi. Dan anggota bomber dan penyelamat juga semalam menghadapi kesukaran sedikit untuk membawa keluar mangsa-mangsa kerana kejadian tersebut berlaku di dalam terowong. Jadi dia susah sikit. Tapi tak apa, semuanya dibawa keluar dalam keadaan sedar. Train yang berada di platform menuju ke Putra High. Terima kasih. Train menuju ke Putra High. Okey, ni ada lagi penumpang. Perhatian kepada semua penumpang, ketika ini sistem LRT mengalami gangguan perkhidmatan di antara stesen Damwangi ke Ampang. Semua train dari stesen Putra Heights dan Gombak akan beroperasi satu track di antara stesen Pasar Seni sehingga Kedah. Akhir Muhammad sekarang mana-mana tak selamat. Lagi selamat duduk rumah. Sila rujuk pada kaki tangan. Tun Langgar, mangsa yang parah ramai semalam tu, 47 orang. Di atas segala kesulitan. Terima kasih. Adam, naiklah kereta api. Saya nak tengok LRT dan keadaan LRT. Kalau kita boleh naik pun, kita hanya boleh naik di platform yang hanya boleh digunakan tu. Jadi kita takkan pergi ke tempat lokasi kejadian yang sedang dalam proses untuk baik pulih. Tapi kenapa saya berada di atas di tempat ketibaan ini adalah kerana dikabarkan Pengerusi Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman akan meninjau sendiri apa yang berlaku dan mungkin kita akan dapatkan sedikit maklumat lanjut daripada beliau sebentar lagi. Sebab tu kita berada di atas ni untuk menantikan komen daripada beliau juga. Siapa tanya tadi ada kematian ke Saiful Nizam? Ada kematian ke? Dikabarkan tak ada kematian. Cuma cedera parah seramai 47 orang dan 166 lagi cedera. Cedera ringan lah. Adam Lutfi, benda nak jadi betul. Oh, ada Lutfi share. Terima kasih share. Tapi Adam Lutfi, nanti kalau insyaAllah kalau selepas daripada tinjauan Pengerusi Prasarana, mungkin saya akan naik untuk tinjau sendiri macam mana di dalam LRT tu InsyaAllah. Okey. Saya kira tak ada apa yang luar biasa buat masa ni. Kami tidak dibenarkan untuk merakamkan suasana di platform 2. Kerja-kerja berikutan kerja-kerja pembaik pulihan Jadi saya kira sebentar maaf sebentar. Okey. Saya kira buat masa ini saja liputan yang saya dapat berikan kepada anda. Muhammad Daniel Azman semoga memudahkan segala urusan. InsyaAllah, amin. Okey, baik. Saya kira sampai di sini saja liputan daripada saya buat masa ini di stesen LRT KLCC. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda info-info lanjut selepas ini. Selepas juga kita nantikan ketibaan Pengerusi Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Jadi untuk anda yang baru saja menonton Facebook Live Malaysia GZ dan anda ingin tahu perkembangan lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku dalam insiden membabitkan dua buah train bernombor 40 dan juga 81 malam tadi yang menyebabkan 47 cedera parah dan juga 166 cedera ringan dan dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut.
Saya akan kembali lagi untuk menyampaikan info lanjut berkenaan dengan insiden ini, perkembangan selanjutnya. Jadi turn on live notification Facebook Malaysia Gazette dan juga subscribe kami di YouTube untuk video-video penuh, video untuk tinjauan pada hari ini dan juga video apa yang berlaku pada semalam telah pun dilaporkan oleh rakan setugas saya, juga boleh didapati di YouTube dan juga di portal kami di www.malaysiagazette.com. Dan jangan lupa untuk tonton MG Flash setiap hari. Kami akan bersiaran secara langsung pukul 11 pagi ini. Nantikan bersama dengan Nur Ayuni Johari di studio untuk berita-berita lanjut. Jadi sekian dahulu daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton pagi-pagi ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi turn on live notification Facebook Malaysia Gazette untuk info-info selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.